saya akan ada recording untuk Didik TV. Okay, tajuk Ubah Songsang kita dah belajar bulan lepas. Di setakat ni Lesnia Rudy, okay, Ali Syahani, kemudian Nadia dah bagi keputusan untuk join. Okay, join. Tinggal satu seat lagi lah. Okay, Akmal tak nak, dia malu dia kata. Okay, Zafir ada kelas waktu tu. Kemudian siapa lagi? Nurin ada kelas juga waktu tu. So tak dapat nak join, tak apa. Okay, jadi ingatan awal je lah. Okay? Awak kena ready pukul 9.30 pagi, pakai baju sekolah semua. Dan sebab masa tu nanti Didik TV akan call untuk test mic, test kamera semualah. Okay, lepas tu nanti kita akan buat sedikit rehearsal lebih kurang sikit-sikit dalam hari Isnin lah. Tengok hari Isnin macam mana, malam ke petang kan, saya tengok nanti waktu dia. Okay, tapi jangan takut lah, sebab apa, jawapan kita sediakan, awak just tunjuk dekat kamera ataupun baca sahaja. Okay, jangan takut, jangan risau lah. Okay, bukan kata kita akan tanya soalan on the spot, tak ada. Okay, jangan risau. Okay, dapat sijil ni peringkat kebangsaan lah, boleh claim PAJSK peringkat kebangsaan. Okay, alright. So malam ni kita sambung katanya part yang minggu lepas dulu. Okay, bahagian pengiraan operasi penambahan. Okay, kita check dia. Okay, pada minggu lepas kita dah belajar awal-awal lagi tentang metrik, dari segi bilangan baris, bilangan laju, peringkatnya. Okay, kemudian metrik sama kita belajar juga. Okay, menyatakan unsur kita dah belajar dah. Okay, kemudian kita masuk bahagian yang berikutnya, itu bahagian operasi metrik sama dengan tak sama. Okay, kemudian kita belajar juga tentang operasi tambah tolak melibatkan metrik. Okay, kita hanya belajar operasi tambah tolak minggu lepas. Okay, di sini ada soalan DE, saya tinggalkan, saya tak buat jawapannya, kita tak bincang hari tu. Okay, kemudian ada GHIJKL juga, saya tak buat jawapan dia. MN pun tak buat juga. OP pun tak buat juga. Okay, minggu lepas lah kita tak buat. Kemudian kita masuk bahagian yang operasi penyelesaian masalah ni pun kita tak selesai habis lah. Okay, so untuk yang kuning ni, awak buat sendiri lah, awak buat sendiri dulu. Okay, so untuk malam ni saya akan bagi jawapan dia, lepas habis kelas ni saya akan bagi jawapan dia dalam grup. Okay, untuk hari ni, malam ni, saya nak kongsi bahagian part penyelesaian masalah ni saja. Okay, soalan B, C, D, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 ni. Okay, lepas tu kita masuk operasi pendaraban. Okay, so untuk nombor 3 ni, kita soalan nombor 2A ni, okay, 2A kita selesai dah hari tu. Okay, 2B. Okay, untuk 2B ni, untuk selesaikan dia, kita hanya perlu tengok tempat yang sama sahaja. Okay, tak perlu kita nak buat semua sekali lah, buang masa. Contoh macam 8 tolak 3 sama 5, tak payahlah buat. Kita buat bahagian-bahagian yang perlu sahaja. Contoh bahagian ni, nak cari huruf X tu, kita hanya perlu ambil kira bahagian ni lah. Bahagian atas ni, dengan atas ni, dengan atas ni. So, tak perlu nak buat semua. Okay, untuk cari Y pula kita hanya ambil bahagian tepi sini. Saya guna kali lain. Okay, untuk bahagian Y tu kita hanya perlu buat ikut tempat dia saja. Kita ambil nombor 5 ni, nombor 2 dengan Y ni, dan 6 saja. So tak perlu nak buat semua-semua. Buang masa lah pada kita. Okay, so kita terus buat gitu saja. So kat sini kita akan buat bahagian atas tu X. Okay, X. Kita ikut simbol dia. Tolak negatif 4. Okay, negatif 4. Kemudian, bila kita buat itu sama dengan 2. Kita ikut tempat merah tu. X tolak negatif 4 sama dengan 2. Kemudian X tambah 4 sama dengan 2. Jadi berapa nilai X? Okay, kita pindahkan 4 tu ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Jadilah X sama dengan negatif 2. Okay, macam dapat negatif 2 tu? Okay, semasa yang tahulah tentang pendaraban silang tu. Okay. Pemilihan tu, jadi semua tahulah. So ini jawapan dia. Okey, untuk yang Y pula, kita ikut yang biru tu. Jadi 5 tolak, okey ada banyak nilai kita kurung lah. 2 tambah Y tutup kurungan sama dengan 6. Okay, kita buka kurungan semua. Jadilah kat situ 5 tolak 2 dan tolak Y. Kat sini kena hati-hati ni. Takut silap, okey. Dekat sini kena hati-hati. Sebab takut silap, sebab di sini ialah kita mendarat masukkan. Okey, ini negatif positif, negatif positif. So simbolkan bertukar. Takut hati-hati kat situ je, takut silap. Okey, so kat sini bila kita dah kembangkan sama dengan 6. Okey, sama dengan 6 di sini, Y sama dengan 6. Okey, lepas tu kat sini
Y tu negatif, maka nak dikali positif, maka yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey. Yang 6 pula kita pindahkan sebelah kiri. Supaya yang Y tu jadi positif. Ini kita ubah tempat. Okey, supaya Y tu jadi positif. Jadi akan jadi macam mana? Okay, akan jadi kat sini nanti. Okay, Y bila kita pindah, jadi positif. Okay, Y bila kita pindah, akan jadi positif. Okay, sama dengan. Okay, 5 dengan 2 tu kekal, tak ubah apa-apa. Okay, tolak 2 ni. 6 berpindah, tolak 6. So, jadi akhir kali, Y sama dengan 5 tolak 2 tolak 6, jadilah negatif 3. Selesai gitu. Okay, itu cara dia. Kita tak perlu nak buat, nak buka semua sekali, tak perlu nak buat operasi semua sekali, buang masa. Kita hanya ambil part-part yang tertentu saja. Tak perlu nak buat semua sekali. Okey, yang C pula. Sama juga C juga. Okey, kita tengok. Tak perlu kita nak buat semua. Untuk ni kita ambil bahagian ni. Tepi sini, dia mesti sama tempat. Tepi sini dan tepi sini. Untuk bahagian tu. Okey, yang bawah pula kita ambil bahagian yang sama juga. Okey, so bahagian 9 ni dengan XY ni dan juga 3 ni. Okey, so kita akan buat yang merah dulu. Sebab yang merah tu hanya ada huruf X saja. Yang hijau ada X dan Y. Tak boleh selesai nanti. So kita ambil iaitu. Okey, so kita buat X. X tambah 3 dan tolak negatif 3. Okey, tolak negatif 3. Ikut simbol saja. Okey, lepas tu sama dengan 8. Kita buka kurungan, jadi X tambah 3 tambah 3 lagi sama dengan 8. Jadi X sama dengan, okay, 3 tambah 3, 6. Bila pindah, jadi tolak. So, 8 tolak dengan 6. Maka, X sama dengan 2. Selesai. Dan kita bolehlah buat yang hijau tu pula. Untuk yang hijau tu pula, kita ambil 9. Tolak, kita buat kurungan. X, ni X kita gantikan yang soalan tadi. Okay, 2. Untuk ubah terus 2. Tambah Y. Tutup kurungan. Sama dengan 3. Okay, kita buka kurungan yang tadi. 9 tolak 2. Tolak Y. Okay, buat hati-hati situ. Okay, tolak Y. Sama dengan 3. Jadi Y tu negatif. Kita pindah ke sebelah kanan. Sama macam kes awal tadi. Jadi Y akan jadi positif. Okay, sama dengan 3. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi nombor akan jadi 9. Tolak 2 dan tolak 3. Maka dapatlah akhir sekali Y sama dengan 4. Selesai gitu. Okey. Cuma berhati-hati dengan simbol positif negatif. Bila pindah tu kena hati-hati. Okey, kena hati-hati itu lah. Takut silap. Okey. D. Okay, D. Kita tengok kat D kat sini. Okey, D ikut tempat juga. Kalau yang hujung sini, dia akan sama dengan hujung sini dan sama hujung sini. Okey, kemudian yang tepi sana pula, yang 12 ni akan sama dengan 2 tolak X akan sama dengan 11. So kita bolehlah buat yang biru dulu sebab biru ni hanya ada huruf X sahaja. Yang merah tu ada huruf X, ada huruf Y. Memang tak boleh selesai lah. So kita buat yang biru dulu. So 12. Okay, kemudian tolak negatif X. Okay. Kemudian sama dengan 11. Okay, kita buka kurungan. 12 tambah dengan X sama dengan 11. Okay, so kita pun pindahkanlah. Okay, pindahkanlah 12 ke sebelah kiri kanan. Jadilah X sama dengan 11 tolak 12. Dapatlah X sama dengan negatif 1. Selesai. Okay, just kena berhati-hati dengan simbol positif, negatif. Bila kita pindah saja, takut silap pindah. Itu saja. Okay, takut silap pindah. Kalau tak silap pindah, okey lah. Okey. Oops. Okay, kemudian untuk cari yang merah pula, 5Y. Okay, kemudian tolak X. Okay, X tahulah, iaitu negatif 1. Okay, tolak negatif 1. Tolak negatif 1. Okay, sama dengan 4.
kita pun buka kurungan. 5Y tambah 1 sama dengan 4. 5Y sama dengan 5Y sama dengan satu pindahkan akan jadi 1 tolak dengan 4 akan jadi 3. Ini akan jadi 3. Lepas tu Y sahaja sama dengan 3/5. Bolehlah buat 0.6. Okay, 0.6 ataupun bentuk pecahan 3/5. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okey. 3/5. Okey, dua-dua boleh, tak ada masalah nah. Okey, itu soalan nombor 2. Untuk nombor 3 pun sama juga. Okey, sama juga. Ikut tempat masing-masing. Tak susahlah. Okey, jadi kat sini tengok contoh kat sini, tengok. Okey, yang di sini negatif X ni akan ikut dengan 9 ni, akan ikut dengan 11 ni, akan sama dengan ini. Kali ini melibatkan 3 lah operasi. Di sini tadi 2 saja. Okey, kemudian yang Y pula, kita ikut tempat dia. Okey, yang Y pula 14 dengan Y dengan 34 sama dengan 1. Ikut tempat dia. Kemudian Z pula sama juga Z. Yang di bawah tu, dia duduk ke tepi ni. Okay, so 30 dengan 11 dengan Z dapat 23. Ikut tempat sahaja. Cara samalah. Cara sama. Jadi dekat sini kita akan buat, okay, yang merah dulu lah. Okay, so dekat sini kita dapat, okay, negatif X. Tempat saja, okay, negatif X. Kemudian tambah 9. Okay, kemudian tolak 11 sama dengan negatif 9. Itu mula-mula. Ikut tempat ya. Dan ikut simbol saja. Okay, kemudian negatif X. Kalau kita buat satu-satu, okay, negatif X. Tolak 2 sama dengan negatif 9. Okay, di sini oleh sebab X itu negatif, maka yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Supaya X jadi positif. Okay, so tempat bertukar lah kat sini. Okay, tempat bertukar. X pergi kanan, 9 pergi kiri. Tempat bertukar untuk mengekalkan X tu bernilai positif. Jadi X boleh pindah jadi positif. Kemudian sama dengan, okay, negatif 2 kita kekalkan. Sama, tak ada ubah apa sebab negatif 2 kita kekalkan. Cuma 9 kita ubahkan sebelah kiri. Negatif 9 akan jadi positif 9. Maka dapatlah X sama dengan 7. Okay, selesai X. Kita tengok yang Y pula. Untuk Y pula warna hijau. 14 tambah Y tolak 34. Okay, Y. Okay, tolak 34. Okay, kemudian sama dengan 1. Ikut tempat yang hijau tu lah. 14 tambah Y tolak 34 sama 1. Okay, kemudian Y 14 tolak 13 akan jadi negatif 20. Okay, sama dengan 1. Jadi pindahkanlah 20 tu ke sebelah kanan supaya kiri dengan Y saja. Sama dengan 1 tambah 20 jadilah 21. Okay, ni kalau kita buat satu-satu, jawapannya beginilah. Sama dengan 21. Okay, untuk Z pula, kita ikut yang warna biru. 30 tambah 11 tolak Z sama dengan 23. Tolak Z sama dengan 23. Mula-mula. Okay, kita selesai dulu. 30 tambah 11, 41 tolak Z sama dengan 23. Okey, oleh sebab Z itu negatif, maka Z itu akan dipindahkan ke sebelah kanan, 23 pindah sebelah kiri supaya yang Z itu jadi positif. Itu saja. Okey, pindah tempat, maka jadilah kat sini Z bila pindah jadi positif, 41 kekal kat situ, 23 bila pindah jadi negatif. So tolak 23 situ, maka dapatlah akhir sekali Z sama dengan 41 tolak 23 akan dapat 18. Selesai. Okay, jangan bimbanglah nombor 1, jangan bimbang, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okey, itu nombor 3. Okey, kita tengok pula nombor 4. Okey, nombor 4.
Sama juga macam tadi, kita ikut tempat masing-masing. Kat sini tengok. Okay, untuk X, kita akan gunakan yang inilah. Sini, 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 sama dengan sini. Ikut tempat masing-masing sahaja. Okey, untuk Y pula kita akan gunakan yang tepi sini, yang tepi sini, yang tepi sini dan tepi sini. Itu untuk Y. Untuk Z pula yang hujung sini, okey, yang hujung sini, yang hujung sini dan hujung ini. Ikut tempat masing-masing saja. So kita pun buatlah kat situ. Okay, tak kisah mana-mana boleh. Sebab apa? Sebab semua nombor ni saling tak bersandar lah. Jadi kita buat di atas tu X. Okay. X. Sambung. Tolak dengan negatif 5. Tempat saja. Okay. Kemudian tambah dengan negatif 11. Okay. Sama dengan negatif 9. Itu mula-mula. Okay. X tolak negatif 5 tambah negatif 11 sama dengan negatif 9. Okay, kita buka kurungan semua. Jadi X tambah 5 tolak 11 sama dengan negatif 9. Okay, kita pun selesaikan dulu. X 5 tolak 11 negatif 6 sama dengan negatif 9. Okay, lepas tu kita pindahkanlah 6 tu ke sebelah kanan supaya tinggal X sahaja. Maka X sama dengan negatif 9 tambah 6. Maka dapatlah X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Okey, selesai. Dapat X. Okay, nak cari Y pula ikut yang merah. Okey, so 8 tolak negatif Y. Okay, kita ikut tempat saja. Kemudian tambah negatif 30. Okay, tambah negatif 30. Kemudian sama dengan negatif 11. Itu mula-mula. Ikut tempat masing-masing. So 8 tolak negatif 6 tambah negatif Y tambah 6. Kita tinggal. Okay, kemudian tolak negatif 30 sama dengan negatif 11. Itu mula-mula. Yang kita buka kurungan. Okay, berhati-hati kat sini je lah. Berhati-hati kat sini. Takut tersilap lah. Berhati-hati dekat sini. Takut tersilap. Okay, so di sini akan jadi 8 tolak Y akan ditambah Y. Tolak tambah 6 akan ditolak 6. Tambah tolak akan ditolak 30 sama dengan negatif 11. Okay, kita buat satu-satu tak masalah. Okay, sini akan jadi Y 8 tolak 6, 2. 2 tolak 30, negatif 28. Kita selesaikan susunan tak masalah. Okay, negatif 11. Okay, lepas tu, pindahkanlah 28 ke sebelah kanan. Maka Y sama dengan negatif 11 terkekalkan. Okay, kemudian kita pindahkan 28 tu, maka jadilah kat situ 11 tambah 28. Okay, berhati-hati dengan simbol sahaja. Takut silap. Itu saja. Okay, so last kali dapat kat situ Y sama dengan negatif 11 tambah 28. Dapatlah positif 17. Selesai. Itu untuk Y. Untuk Z, ikut yang warna hijau. Negatif 11. Okay, kemudian tolak dengan 8. Okay, tolak 8. Kemudian tambah 12 sama dengan Z. So Z ni senang lah. Dia memang positif, kekalkan saja. So Z kekal. Selesai nombor lah. Negatif 11 tolak 8, negatif 19. Okay, kemudian tambah 12. So negatif 19 tolak 12 akan dapat negatif 7 last kali. So Z sama dengan negatif 7. Selesai. Okay. So dia ikut tempat masing-masing sahaja. Tak perlu risau apa-apa lah. Okay, satu lagi soalan kat sini. Okay, nombor 5 pun sama juga kat sini. Okay, untuk sini tengok tempat yang sama juga. Okay, untuk yang 5 ni, okay, 5 akan sama dengan Z ni, akan sama dengan 11 ni, akan sama dengan
X, Y ni. Okay. So untuk yang merah tak boleh buat dulu. Sebab apa? Dia ada Z, ada X, ada Y. Memang tak dapat selesaikan. Okay. Untuk yang sebelah kanan pula, kita ada X sini, 9 sini, 4 sini, 2 sini. So yang ini boleh selesaikan dulu. Tak ada masalah. Yang merah tak boleh lagi. Sebab dia ada huruf X, Y dan Z serentak. Okey, untuk Y pula, kita boleh gunakan yang di bawah lah. Okay, yang di bawah tu, boleh guna di bawah tu. So kita boleh guna yang bahagian sini. 10, ada Y, ada X, ada 20. Yang ni kita akan buat nombor 2. Okay, ni nombor 1. Sebab apa yang kita buat nombor 2? Sebab dia ada X dan ada Y. Yang biru tu dia ada X saja. So kita buatlah yang biru dulu. X, ikut saja, tambah 9, sama dengan 4, tolak 2. Ikut tempat masing-masing. So, X tambah 9 sama dengan 2. Pindahkanlah 9 tu. Maka X sama dengan 2 tolak 9. Dapatlah X sama dengan negatif 7. Selesai untuk X. Okey, boleh buat untuk Y pula yang warna oranye. 10 tambah Y sama dengan X dah ubah nilai iaitu kepada negatif 7. X negatif 7. Okay, kemudian tolak dengan negatif 20. Kita ikut je tempat dia. Okay, yang ini datang daripada yang jawapan yang first sajalah. Ini datang dari sini. Okay, betul datang X tu datang sini lah. Okay, kemudian sambung lagi. 10 tambah Y sama dengan negatif 7 tolak 20. Takut salah gunakan kereta akan dapat 13. Okay, sama dengan 13. Jadi berapa nilai Y? Just pindahkanlah 10. Dapatlah Y sama dengan 13 tolak 10. Dapatlah Y sama dengan 3. Okay, selesai Y. Baru boleh buat yang berwarna pink tu. 5 tambah Z nak cari sama dengan 11. Okay, sama dengan 11. Tolak, okay, buat kurungan. X negatif 7. Ikut saja. Dan Y 3. Ikut saja. Okay. Yang ini datang daripada nilai X. Ini datang daripada nilai Y. Just ikut dan follow saja apa nilai kita dapat tadi. Okay. Kemudian step berikutnya, buka kurungan. So 5 tambah dengan Z sama dengan 11. Okay. Tolak 7, tambah 7. Tolak tambah 3, tolak 3. Okay, so kat sini akan dapat 5 tambah dengan Z sama dengan 11 tambah 7, 18. 18 tolak 3, 15. Dan pindahkanlah 5 ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, maka Z akan jadi 10. Macam dapat 10 ni, 15 tolak dengan 5. Selesai. Okay, clue dia adalah ikut tempat masing-masing sahaja, berhati-hati dengan simbol tambah tolak. Okey, dan yang terakhir sekali untuk topik bagian ini. Okay, soalan ini. Okey, kali ini dia kata cari nilai X, Y dan Z jika diberi, dia kata P sama dengan Q. Ini clue dia. Kita mula kat sini lah. Jadi, step pertama kita tulis dulu. Okey, P apa dia? P yang ini. Nilai P ini dia kata akan sama dengan nilai Q. Q yang ni. Q yang ni. Itu step pertama. Dia masuk ke dalam ni. Sama dengan yang ni. Itu step pertama dia. Kita ubah nilai gitu. Dan bolehlah kita buat operasi macam biasa tadi. Sama saja kita buat tadi. Dan ini okay, akan sama. So, ikut tempat masing-masing juga. Okay. Sama seperti tadi lah. Okay, ikut tempat masing-masing. Jadi, kita boleh tengok kat sini. Okay, kotak yang pertama ni. X ini akan follow dengan 9 ni. Akan follow dengan 15. Akan follow dengan X ni. Itu yang pertama. Okay. Boleh selesai lah sebab apa? Sebab dia ada huruf X saja. Yang berikutnya tengok. Yang Y pula. Y ada hujung ni. So Y yang ini. Dengan ini. Dengan ini. Dengan ni. Y tak boleh selesaikan sebab apa? Ada Z. Ada Y. X ada nilai tulis cari. So kena hold dulu.
Okey, sorry. Ada lagi satu. Y kita boleh guna yang tepi sana ni. Yang ini, okay, Y kita guna ni. Okay, Y kita guna yang ini. Yang ini, dan yang ini. Okey, boleh selesaikan. Okay, sebab dia ada huruf Y dan huruf X. X cari kat first tadi sini. Ni kita boleh cari nombor 2 lah. Okay, nombor 3, cari yang Z. Z pun dia tak bersandar. Boleh guna yang ini, yang ini, yang ini dan yang ni. Ni pun boleh cari juga, tak ada masalah. Dia tak bergantung pada mana-mana. Okay, alright. So hijau dengan orange tu boleh buat mana dulu, tak ada masalah. Okay, so kat sini kita ikut-ikut. Kalau kita buat orange dulu, X, follow saja. Okay, tambah dengan 9 sama dengan 15 tolak dengan X. Itu mula-mula. Okay, lepas tu susunkan. X sebelah. So, X di sini tambah dengan X di sana terpindahkan sama dengan 15 tolak 9. Maka 2X sama dengan 15 tolak 9 tinggal 6. Jadi X sama dengan 3. Iaitu 6 bahagi 2. Okay, kemudian yang berikutnya kita cari yang Z. Kalau kita cari yang Z dulu pun boleh juga. Okay, Z 8 tambah negatif 3. Okay, kemudian sama dengan Z tolak negatif 3. Itu mula-mula. Dan step kedua, buka kurungan. 8 tambah tolak, jadi tolak. Sama dengan Z, tolak-tolak, jadi tambah. Okay, Z dah positif. Maka pindahkanlah 3 tu ke sebelah kiri. Jadilah 8 tolak 3 sama dengan Z. Dan akhir sekali Z sama dengan 8 tolak 3 tinggallah 2. Dan last sekali, yang warna merah, negatif 7. Ikut tempat saja. Okay. Tambah dengan Y. Okay. Sama dengan X. Ni X. Ini X. Okay, so kita ikutlah situ X. Okay, X 3. Okay, kita follow je. X 3, dia sambung lagi dengan tolak dengan 9. Itu mula-mula. Okay, tolak dengan 9. Kemudian susunkan negatif 7 tambah Y sama dengan 3 tolak 9, negatif 6. Okay, Y sudah positif, maka pindahkan 7 sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi pindahkan jadi Y sama dengan negatif 6. Okay, negatif 6. Kemudian ditambahkan dengan 7. Positif 7. Sebab 7 tu negatif boleh pindah jadi positif lah. Kena hati-hati itu. Jadi Y sama dengan 1. Selesai. Okay, itu cara untuk selesaikan operasi melibatkan tambah tolak. Mesti ikut tempat yang sama dan berhati-hati dengan simbol sahaja. Okay, soalan ni kalau format lama dulu hanya masuk dalam kertas 1 objektif sahaja. Biasanya soalan nombor 39 dengan 40 lah. Okay, alright. Tapi format baru ni mungkin boleh masuk juga dalam kertas 2. Okay, itu adalah operasi tambah dan tolak melibatkan metrik. Okay, untuk soalan yang atas sekuningkan ni, okay, yang bagian-bagian ni, saya akan bagi jawapan selepas kita kelas nantilah bagian ni. Yang ni semua ni lah. Akan bagi jawapan ni lagi sikit ni. Okay, so untuk sekarang ni, kita akan sambung part yang kedua iaitu operasi pendaraban. Okay, darab, dia yang paling penting kena tahu adalah beberapa perkara lah. Okay, kita buat darab pertama dulu. Okay. Yang pertama ni melibatkan darab metrik dengan nombor. Yang ini senang. Contohnya kat sini, 4 darab dengan metrik. Ini metrik. Okay, so dia senang je lah. 4 darab berapa? Dapat 8. So dalam ni 2. Just begitu saja. Okay, just darab masuk saja. Kemudian, 4 darab negatif 4, negatif 16. 4 darab negatif 3 akan dapat negatif 12. Gitu saja. Okay.
So dia tak susah mana lah. Dia just darat ikut tempat masing-masing saja. Dia tak susah mana. Okey. Okey. Kemudian 4 darab berapa dapat 20? 4 darab dengan 5. Begitu saja untuk operasi pendaraban metrik dengan nombor. Just darab masuk sahaja. Ikut tempat dia sama. Okey, alright. Tak faham tanya eh? Okey, untuk soalan ni pula dia kata P adalah metrik ini. Dia beritahu. Okey, dia kata cari nilai bagi 2P. 2P ni maksud 2 tu darab dengan metrik P. So step kita ni. Metrik P ni darab 2. Maksudnya semua nombor dalam kurungan tu darabkan dengan 2. Itu maksud dia. Semua nombor dalam kurungan ni didarabkan dengan 2. So jadi berapa? Okey, 2 darab 12, 24. Jadi gitu. 5 darab 2, 10. Kemudian 8 darab, negatif 8 darab 2, negatif 16. Just darab masuk saja. 10 kali 2, 20. Okey, sini jadi 20. 21 darab 2, negatif 42. 9 darab 2, 18. Just begitu sahaja kalau operasi metrik darab nombor. Senang sangat. Ini untuk part yang pertama ni lah. Senang sangat. Begitu saja. Okey. Macam ni pula. Dia kata negatif 3P. So, cara sama begini. Cuma kita ambil kat sini. Di luar kurungan tu letakkan negatif 3. Dan darab masuk. Negatif 3, 12. Negatif 36. Gitu saja. Okey. Negatif 36. Negatif 5, negatif 3. Positif 15. Itu saja. Negatif 8, negatif 3, positif 24. Gitu saja. Okey, darab masuk saja. 10 kali negatif 3, negatif 30. Negatif 30. Kemudian 21 dengan 3, 63 positif. So, 63 positif. Gitu saja. 9 kali 3, negatif 27. Okey. Darab masuk sahaja. Sesimpel itulah. Okey, so ni saya laju sebab apa? Sebab soalan senang. Okey, contoh yang ni pula. Dia kata 3/2P pula. Ni pun sama juga. Ambil yang ini, just gantikan sahaja. Okey, just ganti. Sorry. Okey, just gantikan sahaja kat situ. Okey, gantikan sahaja. Yang tepi tu dengan 3/2. Itu saja. Yang ni, okey. Masukkan negatif 3/2 sahaja. Kenapa kat sini? Ya? Okey ni. Masukkan yang ini. Jadikan dia 3/2 sahaja. Okey. So, saya nak buat. Sama juga. 3 kali 12 bahagi 2. Takut salah kalkulator. Okey, kita buat gitu. Okey. 3/2. Okey, 3/2. Okey, darab dengan ni akan sekira satu-satu lah. Sama lah sebanyak kali ni lah. Okey, alpha x. Tutup kurungan. Okey, sama dengan. Okey. Kalau yang pertama tu 12. Okey, masukkan 12. Dapat jawapannya 18. Untuk yang dekat sini. Okay, untuk yang nombor 2 ni pula darab dengan negatif 5. Okey, darab dengan negatif 5, dapatlah kat situ negatif 7,5. Kat sini ya. Dapat sini negatif 7,5. 7 1/2. Masuk dalam tu. 1/2. Okey, untuk yang bawah ni pula masukkan negatif 8. Dapat negatif 12 dekat sini. Yang tepi semula ini 10. Dapat 15 kat sini. Okey, sini 15. Okey, yang bawah ni pula kalkulate negatif 1. Okey, dapat 31 1/3. Okey, 31 1/2, sorry. 31 1/2. So 31 1/2. Masukkan. Okey, kemudian last kali yang ni, okey, masukkan calculate negatif 9. Positif 9. Okey, dapat jawapan 13,5 kat sini. So ini dapat 13,5. Okey, selesai gitu.
Okey, selesai itu senang gitu saja. Oh, sorry. Okey, untuk yang tepi ni pula sama cara begini, cara begini cuma bezanya adalah masukkan tepi dia tu dengan negatif 0.8 sahaja. Gitu. Okey, so gunakan kereta, takut salah guna kereta. Jadi saya buat tu negatif 0.8 darab dengan saya gantikan sebut alpha x ni sebab saya nak gantikan setiap nilai tu. Senang, saya tak nak buat banyak kali. So, saya tekan calculate. Okey, untuk kotak pertama ni 12. Darab 12. Dapat kat situ negatif 9.6 kat sini. Di sini dapat negatif 9.6. Okey, negatif 9.6. Okey, untuk kat atas ni. Okey, untuk yang bawah ni pula negatif 5. Okey, calculate negatif 5. Dapat jawapan dia 4 dekat sini. Positif 4. Okey, kemudian yang bawah sini pula calculate negatif 8. Okey, dapat jawapan 6.4 dekat sini. 6.4 kat sini. Okey, next. Tepi ni pula. Okey, soalan dia kata yang ini dia kata 10. So, calculate 10. Okey, dapat jawapan negatif 8 kat sini. Di sini dapat negatif 8. Di bawah ni pula calculate negatif 21. Okay, dapat jawapan 16.8. Bawah sini. Okay, 16.8. Yang bawah ni pula calculate 9. Okay, dapat jawapan negatif 7.2. Okay, bentuk pecahan boleh, bentuk perpuluhan boleh. Tak ada masalah. Tapi jawapan soalan dah point, jawapan pun better bagi point lah. Negatif 7.2. Okay, alright. Takut salah gunakan kereta nah. Negatif 0.8. Contohnya bahagian tepi ni. Darab dengan 9. Okey, dapatlah tu negatif 7.2. Itu saja. Okey. Part melibatkan operasi pendaraban nombor dengan matrik. Just darab masuk sahaja. Okey. Melibatkan operasi. Dia kata P yang ni. Q yang ini. Okey, dan R-nya ni. Sekarang soalan kata cari nilai bagi 4P tolak Q tambah 2R. So, yang P ni, dia kata darab 2 kali. Kita ganti je lah. Kemudian tambah dengan, okay, yang Q tu tolak, okay, Q tolak, okay, tolak Q yang ni saja. Just ganti je lah. Okay, Q yang ni saja. Gantilah ni. Okay, lepasnya tambah dengan 2R. R yang ni. Ini R. Okay, gantikan. Okay, ni permulaan dia. Buat gitu ya. Mula-mula. Okay, step kedua, darab masuk. Step kedua, darab masuk. Ini step pertama, kita ganti ikut tempat ya. 4P tolak Q tambah 2R. Okay, step yang kedua, darab masuk. Yang semuanya ini ni, darab 4. Sebab dia kata, darab 4 P tu lah. So, 4 kali negatif 3, negatif 12. Ini negatif 32. Ini akan jadi 20. Ikut saja. Ini akan jadi 8. Okay. Tolak dengan. Tak ada buat apa-apa. Salin balik saja kat sini. Kemudian ini darab masuk. Okay. Tambah dengan. Okay. Darab masuk sini. Yang ni semua ni. Didarabkan dengan 2. So, ini akan jadi negatif 6. Okay. 24. 30. Dan negatif 18 bawah ni. Okey. Kemudian kita selesaikan semua sekali. Kita buat satu kurungan sajalah. Satu kurungan saja sini. So ikut tempat dia. Negatif 12 tolak 20 tambah negatif 6. Untuk kotak sebelah. Okay. Untuk kotak sebelah kiri atas. Okey, di hujung tu sikit. Okey, hujung sana sikit. Nombor yang kedua pula. 20 tolak negatif 6. Okey, 20 tolak negatif 6. Negatif 16. Kemudian tambah dengan 30. Ini kotak sebelah kanan. Ikut tempat masing-masing saja. Okey, yang di bawah pula. Tapi dulu sebelah.
Ini negatif 32 tolak negatif 12 ikut 4 tambah 24. Okey, yang hujung sebelah kanan, hujung sebelah kanan ni 8 tolak 8. Okey, 8 tolak 8 ikut tempat masing-masing. Okey, 8 tolak 8. Kemudian tambah dengan negatif 18. Okey. Kemudian selesaikanlah ikut tempat masing-masing. Okey, selesai masing-masing. Maka dapat jawapan akhir sekali kat sini nanti. Yang tepi sini takut salah macam biasa gunakan kalkulator. Okey, negatif 12 tolak 20. Kemudian tambah dengan negatif 6. Maka dapat jawapan negatif 38. Tepi sini. Negatif 38. Okey, yang di bawahnya pula negatif 32 tolak negatif 12, kemudian tambah 24, akan dapat positif 4. Bawah sini. Okey, yang hujung sini pula, sebelah kanan tu, ini, okey, 20 tolak negatif 16, kemudian tambah 30, dapat jawapan 66. Dan di bawah sini pula, bawah last sekali sini, okey, sebelah kanan tu, sama. Okay, 8 tolak 8 tambah dengan negatif 18 akan dapat jawapan negatif 18. Selesai. Okay, itu cara untuk membuat operasi darab bahagi, pendaraban menggunakan metrik. Okay, ini untuk soalan A. Okay, soalan B. Lebih kurang sama, saya copy paste saja senang. Lebih kurang sama kat sini. Okay, so first step kita buat ikut tempat dia. Dia kata kat situ, P tak ada apa-apa, salin balik saja. Tambah dengan, dia tambah dengan, okay, soalan 1/2. 1/2 Q. Okay, ikut tempat dia. Kemudian tolak dengan 2/3 R. Okay, itu step pertama dia. Ganti. Okay, kita kembangkan. P tak ada apa-apa, salin balik sahaja. Ini darab, okey. 20 bahagi 2 dapat 10. Negatif 12 bahagi 2, negatif 6. Negatif 16 bahagi 2, negatif 8. Okay, 8 bahagi 2 dapat 4. Yang ini dapat 4. Yang ni pula takut salah, kalkulator lah. Takut salah. Okay, so kat sini, 2/3, kita biarkan dulu simbol tu. Okay, 2/3. Okay, darab dengan alpha X masukkan ni. Okay, calculate. Okay, negatif 3 kat sini first. Dapat sini negatif 2. Calculate 15. Dapat situ 10. Sini 10. Okay, yang bawah ni calculate 12. Akan dapat 8. Okay, dapat 8. Okay, dan berikutnya calculate negatif 9. Akan dapat negatif 6. Okay, simbol semua terkekalkan dulu. Jangan ubah apa-apa dulu. Sebab apa? Sebab kita hanya dalam masuk nombor ini, kita hanya buat ni ya. Okay, so masih lagi simbol negatif kat sini, tak ubah apa-apa. Okay, masih simbol positif ni, tak ubah apa-apa. Okay, kita hanya buat operasi yang kat sini saja. Jadi simbol masih sama dalam ni lah. Simbol masih sama, tak ada ubah apa-apa. Okay, kemudian ikut tempat. Negatif 3 tambah 10, kemudian tolak dengan negatif 2. Kotak atas kiri. Yang ini pula 5 tambah negatif 8. Okay, kemudian tolak dengan 10. Okay, atas sebelah kanan. Bawah negatif 8 tambah negatif 6 tolak dengan 8. Bawah kiri. Yang ni bawah kanan pula 2 tambah 4
Okay, 2 tambah 4. Kemudian tolak dengan negatif. Tolak dengan negatif 6. Okay, selesai itu. Dan gunalah kalkulator, takut salah. Negatif 3 tambah 10 tolak negatif 2. Dapat 9 di sini. Yang bawah negatif 8 tambah negatif 6 tolak 8. Dapat negatif 22. Yang bawah sini. Di sini negatif 22. Okey, sebelah sini 5 tambah negatif 8 tolak 10 dapat negatif 13. Sini dapat negatif 13. Dan yang di bawah dia 2 tambah 4, 6. 6 tolak 6 jadi positif 12. Okey, selesai. Okay, alright. Masih simple lagi. Okey, nombor 4. Okay, nombor 4, bahagian yang melibatkan cari nilai XY lah. Okay, nampak macam susah lah tapi senang juga. Okay, cara sama macam tadi, first kali kita akan buat, kembangkan dulu. Ambil yang ni, kita kembangkan dulu. First kali yang ini semua ni, darab 3. Darab 3. So, 3, 1, 3. 5, 15. 3 kali X akan dapat 3X. 3 dari 4 akan dapat 12. Itu mula-mula. Yang ini pula darab masuk. Takut salah kalkulator. 2 per 5. Okay, darab dengan alpha sebab X ini. Sebab saya tulis sekali je. Tak mungkin banyak kali gunakan kita. So, yang pertama ni darab dengan 10 akan dapat negatif 4. Ini dah habis dah. Ini akan dapat negatif 4. Yang bawah ni akan dapat kekal. Okay, akan dapat sini akan dapat 2 per 5Y. Kalau masalah kekalkan nombor saja. 2 per 5Y. Yang ini calculate 15 akan dapat 6. 6. Sini calculate 30 akan dapat 12. Okey, selesai ni. Okey, sampai sini. Kemudian step berikutnya, bolehlah kita buat operasi ikut tempat masing-masing macam kita buat awal tadi. Dalam operasi tambah tolak. So, kita tengok kat sini. Kita bolehlah ambil yang bahagian inilah. 3X dengan 6 dengan 18 untuk cari nilai X. Untuk cari Y, kenalah guna yang bahagian bawah ni. 15, 2 per 5Y dengan X tambah Y. Tu, ikut tempat. Jadi kat sini 3X. Okay, 3X. Itu saja. Tolak dengan 6 sama dengan 18. Pindahkan 6. Jadilah 18 tolak dengan 18 tambah 6. Okay, 3X sama dengan 86, 24. Maka X sama dengan 8. Iaitu 24 bagi 3. Selesai untuk mencari X. Okay, untuk cari Y pula, ikut tempat lah. 15 tolak dengan 2 per 5Y. Itu buat itu. Kalau menggunakan proses tambah tolak, mesti ikut tempat masing-masing. Mesti tempat masing-masing. So kat sini 15 tolak dengan 2 per 5Y. Okay, 2 per 5Y. Kemudian sama dengan X. Tahu tadi lah, 8. Tambah dengan Y yang nak dicari. Itu mula-mula. Okey. Untuk memudahkan kerja kita, okay, kita hilangkan 5 tu dulu. Maka kena buat macam mana? Okey. Darabkan dia ke kiri ke kanan. 5 ni darab sini, darab sini, darab sini. Supaya hilang 5 tu. Untuk memudahkan kerja kita lah. Okey, so 15 kali 5 dapat 75. Tolak dengan 2Y sama dengan
5 kali 8, 40. 5 kali Y, 5Y. Kita pun senang sikit lah. Dia dah hilang pecahan tu. Kumpulkan Y. Oleh sebab 5Y tu besar, positif, maka yang 2Y tu pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 75 kita kekalkan. 40 pindah ke sebelah kiri, tolak 40. Sama dengan 5Y kita kekalkan. 2Y pindah jadi positif 2Y. Okey, next. 75 tambah 40, tinggal 35. Sama dengan 5Y tambah 2Y, 7Y. Itu untuk 7Y, 35. Jadi kalau Y sahaja, sama dengan 35 bagi 7, dapat 5. Selesai. Untuk nilai X dan nilai Y. Gitu cara dia. Okay, alright. Itu nombor 5. Nombor 4, sorry. Okay, sekarang dia kata pula diberi 2 darab kurungan matrik tu tambah 4/3 tolak dengan T sama dengan ini. Dia kata cari matrik T berapa. Kurungan T tu berapa? Okay, untuk yang ini pun cara sama. First kali kita darab masuk dulu. Itu mula-mula kali. Darab masuk dulu ya, tak ada masalah. Okay. Jadi yang untuk yang pertama ni, semua dalam kurungan ni darab 2. So, akan jadi -4, -8, 22 sini. Sini jadi 20, -6. Dan ini jadi 10. Itu mula-mula. Semua dalam kurungan ni pula, darab 4 bahagi 3. Takut salah, kalkulator lah. Kalkulator, kita masukkan dia. 4/3, okay, alpha X buat. Kenapa saya guna macam ni? Supaya saya tulis sekali sajalah. Okay, so tekan kalkulate. Okay, untuk yang pertama ni -12. Masuk -12. Sama dengan. Okay, dapatlah -16 untuk yang pertama ni. Bawah ni 9. Okay, kalkulate 9. Dapat baki 12. Sini 12. Okay, bawah ni kalkulate -18. Dapat jawapan -24. Untuk bawah sini. 4. Yang ni pula kalkulate 6. Okay, dapat jawapan 8 di sini. Yang bawah ni 3. Okay, kalkulate 3. Okay, kalkulate 3. Dapat 4. Di sini dapat 4. Okay, yang ni pula kalkulate 15. Dapat jawapan dia 20. Okay. Kemudian tolak T. Tak ada masalah lah. Okay, sekarang sampai sini. Sekarang ni, oleh sebab T ni negatif, maka T tu kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan yang kurungan ini pindah sebelah kiri. Supaya T menjadi positif. Ubah tempat macam biasa ya. Okay. So, apa jadi kat sini? Kita pun pindahkan dia. Okay, pindahkan. T bila pindah ke sebelah kanan, jadi positif. Jadi positif. Yang ini tak pindah. Kita kekalkan dia. Yang ini pindah ke sebelah kiri, jadilah negatif. Faham tak kat sini? Okay, so yang ini pindah ke sebelah sini, jadi tolak. Yang T ni pindah ke sebelah kanan, jadi tambah. Dan sampai sini, bolehlah buat operasi macam biasa. Okay, macam biasa kat sini, dia buka kurungan. Ikut tempat. So, -4 tambah -16, kemudian tolak dengan -17. Untuk yang sebelah -17. Untuk yang sebelah atas kiri. Okay, kita ikut tempatnya yang ni -4 tambah -16 tolak -17. Ini untuk atas sebelah kiri. Okay, yang kanan pula kat sini 10 tambah 8 tolak 6. Ini untuk bahagian atas sebelah kanan pula. Okay, tambah 8 tolak 6. Di bawah pula -8 tambah 12 tolak 13. Sebelah kiri, tengah kiri. Yang ini pula tengah kanan. Okay, -6
tambah 4 tolak negatif 1. Ini untuk bahagian tengah kanan. Yang ni pula 22 tambah negatif 24. Tempat dia tambah negatif 24. Kemudian sambung lagi dengan tolak negatif 14. Sebelah bawah kiri. Dan last sekali yang ini pula sebelah kanan dia 20. Okay, tambah 20. Okay, kemudian tolak dengan 32. Itu nampak? 20 tambah 20 tolak 32. Okey, ini habis. Selesai kalau yang ni. Maka dapatlah nilai T nanti. Okey. So, berapa nilai T dia? Selesaikanlah ni. Takut salah, kalkulator lah. Kalkulator. Okey, so kat sini atas ni, negatif 4 tambah negatif 16 tolak negatif 17. Okey, dapat jawapan negatif 3 untuk di sini. Okey, negatif 3 kat sini ya. Tapi sini pula 10 tambah 8, 18. 18 tolak 6, tinggal 12. Ini untuk sebelah sini. 12. Bawah, negatif 8 tambah 12, positif 4. Positif 4 tolak 9, tolak 13, negatif 13. Takut salah, kalkulator. Okey, negatif 8 tambah 12, tolak 13. Akan dapat negatif 9. Yang di bawah sinilah. Okey, kanan dia negatif 6 tambah 4, negatif 2. Negatif 2 tolak 1, jadilah negatif 1. Okey, yang ini pula 22 tambah negatif 24, tolak dengan negatif 14, dapat jawapan 12 untuk bahagian bawah sini. 12. Dan tepi sini 20 tambah 20 tolak 32 dapatlah 8. Untuk yang sebenarnya. Inilah dia nilai bagi matrik T. Okey. Okey, ini cara untuk cari matrik T. Okey, cara sama je lah. Semua darab masuk awal tu saja. Beza dia. Okey, selesai. Jadi kita buat 2 darab ini tambah dengan ini, tolak dengan matrik bawah ni, dapat yang ni nanti. Okey, itu cara dia. Okey, next. Okey, ini masih lagi melibatkan matrik nombor dengan matrik. Okey, tengok pula soalan yang berbentuk kebat sikit. Okey, dia kata ni, Bethany menjual baju dan seluar secara atas talian. Okey, dia jual secara online. Jadual 1 ni menunjukkan stok baju yang dia ada. Ini stok baju yang dia ada. Okey, ini bilangan baju. Okey, kena faham lah. Okey, ini adalah bilangan baju. Keluar je lah. Ini adalah bilangan baju. Bilangan baju. Dan yang jadual pula ni adalah harga bagi setiap baju dan seluar. Ini adalah dari segi harga. Okey, ini kena hati-hati ya. Kiri ni adalah bilangan baju dan seluarnya. Kanan ni adalah harga bagi baju dan seluar. Okey, pada bulan tertentu, Bethany berjaya menjual 20% bagi setiap saiz baju dan saiz seluar. Dia kata. Okey, pada bulan tertentu, dia dapat jual 20% untuk setiap baju dan seluar yang dia ada. Ini clue yang pertama tu salah ni. Okey, hitung jumlah baju dan seluar yang berjaya dijual. Dia cuma nak tahu berapa baju, berapa seluar yang dijual oleh Bethany pada bulan tersebut. Itu salah minta. Jadi mudah je lah. Kita nak guna jadual ni, boleh tak salah? Okay. Kita ambil jadual ni. Kita hanya perlu buat 20%. Jadi kalau 20%, 20%, kalkulator lah. 20% maksudnya 20 bagi 100. Dipendekkan jadi 0.2. Okay. 0.2 kali 100 maksudnya
dia berjaya menjual sebanyak 20 helai baju saiz S. Yang ni pula 0.2 kali 80. Dapat menjual sebanyak 16 baju saiz M. Yang ini pula dapat jual 0.2 darab dengan 50. Dia dapat jual sebanyak 10 baju saiz L. Okey, satu jalan kerja sini ya. Jalan kerja supaya kita ingat. Okey, untuk yang ini ni caranya ialah kita gunakan kereta buat macam tu. Okey, 20/100. Okey, darab dengan baju yang dia ada sebanyak 100. Jadi dapat jual sebanyak 20 helai baju. Untuk yang ini pun sama juga cara dia. Okey, darab dengan yang dia ada 80. Okey, dapat 16. Yang ni pun sama juga. Okey, sama juga yang ni. So, darab dengan dia ada baju saiz ni sebanyak 50. So, darab 50 dapat jual sebanyak 10 helai. Okey, so yang bawah pun sama juga cara dia. Yang ini darabkan dia dengan 50 dapat jual 10 seluar saiz S. Yang ini pun sama juga cara gini dapat jual 20 seluar saiz M. Yang ni pula sama cara dia. Dia ada saiz 70, dia sebanyak 70, jadi dapat jual sebanyak 14 saiz L. Itu cara nak kira dia. Dia soalan tanya, berapakah jumlah baju dan seluar yang berjaya dijual? Jadi, jumlah baju dan seluar yang berjaya dijual sama dengan sama dengan baju 20 tambah 16, tambah 16 tambah 10. Ini untuk baju sebanyak 46. Ini untuk baju. Baju yang berjaya dijual. Untuk seluar pula, cara sama. Untuk seluar pula, secara sama seluar, iaitu 10 tambah dengan 20 tambah dengan 14. Dapatlah hasil sebanyak 44 helai seluar. Selesai. Untuk soalan nombor A. B pula. Dia kata, B pula, pada musim perayaan, Britney telah memberikan 10% potongan harga. 10% potongan harga untuk setiap baju dan seluar yang dia jual. Kali ini dia kata 10% dari segi harga. Itu clue dia. So, tengok kat sini, harga ni. So, dekat sini, kalau 10%, berapa pula harga yang dia jual? Kita cari satu-satu kat sini. Ini untuk harga. Cara bukan sama gini. Cuma kali ini dia kata, dia dapat 10% jualan, potongan harga. 10% maksudnya, kalau dia dapat 10% potongan, maksudnya harga yang jual adalah sebanyak 90% sahaja. 10% dia potong, jadi harga yang tinggal 90. So, darablah macam biasa. Kita cari dulu harga jualan. So, untuk baju saiz S, darab dengan RM30. Jadi, dia akan menjual baju tersebut dengan harga RM27 sahaja. Itu cara nak kira je. Cara sama untuk yang ini. Darab dengan ini. Darab dengan RM35. RM35. Jadi potongan harga sebanyak berapa? Kalkulatorlah 0.9 darab dengan 35. Jadi untuk baju saiz M dia akan jual dengan harga RM31.50. Kemudian untuk berikutnya baju yang ni pula darab dengan RM40 tu. Jadi baju ni akan jual dengan harga RM36. RM36. Ini untuk baju yang dijual. Untuk seluar pula sama juga cara dia kira dia. Darab dengan RM45 ni. So 0.9 kali dengan 45. Jadi dia akan jual dengan harga RM40.50. Ini untuk seluar saiz S.
Untuk yang ni pula dia akan jual sebanyak harganya ialah RM45. Darat dengan 50, dia akan jual dengan RM45. Takut salah gunakan kereta ya. Okey. Yang ini pula dia akan jual dengan harga berapa? Okey. Darablah dengan 55. Jadi dia akan jual 0.9 darab dengan 55 akan jual dengan harga RM49.50. Ini harga jualan pada musim perayaan tersebut. Okey. Ini dia kata hitung harga baju seluar. Okey, inilah jawapan dia. Okey, untuk cara kiraan dia macam inilah kiraan dia. Selesai. Okey, next. Soalan C. C kata berikut adalah ini dah tak macam apa, tak matematik dah ni. Atau bahasa matematik dah. Okey. Berikut adalah saiz baju stok akhir. Okey. Ni dia kata adalah stok akhir baju dan seluar yang dimiliki oleh Bethany. Okay, ini yang dia tinggal lah. Maksudnya yang dia jual banyak lah. Ini yang baki tinggal saja akhir sekali. Okay, ini adalah stok akhir pada bulan tersebut. Okey, soalan tanya apa? Soalan tanya, jika dia jual setiap sebagai itu dengan potongan 20% harga, lengkapkan jadual. Okey, dia kata dia jual semua perkara tersebut dengan potongan harga sebanyak 20%. Okey, tadi kira 10%. Jadi kita akan buat kiraan lagi sekali lah. Nanti ya, part berikutnya kat sini. Okay, lengkapkan di bawah untuk menunjukkan jualan bagi setiap baju kasut. Baju kasut, baju dan seluar lah, bukan kasut, baju dan seluar. Okey, baju dan seluar. Okey, kita cari dulu bilangan baju dan seluar yang boleh dijual. Okey, yang asalnya dia ada sebanyak ini. Ini maklumat asal lah. Dia ada banyak ni, dia ada maklumat asal dia. Okey, kemudian dia kata hujung bulan dia ada tinggal banyak ni sahaja. Ini maklumat berikutnya. Okey, hujung bulan dia ada banyak ni sahaja. So maksudnya baju saiz S dia boleh menjual sebanyak 20 unit. Tak payah nak buat jalan kerja, benda senang sangat tak payahlah buat jalan kerja lah. So ini yang pertama ni. Untuk baju saiz S 20 unit dia boleh menjual. Yang ini asal 80 tinggal 50, 30 dapat jual. Asal 50 tinggal 34 dapat jual sebanyak 16 sahaja. 50 tinggal 35 dapat jual 15 helai. 160 dapat jual 40 dan 70/48 dapat jual sebanyak 22 helai. Itu cara nak kira dia. Okey, kalau buat jalan kerja ni bolehlah buat 100 tolak 80 dapat sekian. Ini kena buat working lah. Okey, tak buat pun tak apa sebab senang sangat. Okey, 50 tolak 35 dapat yang ni. Okey, yang ini pula 80 tolak 50 tinggal yang ni. Jadi kalau nak buat working lah, kalau nak buat working tak buat pun tak apa, tak salah. Okey, yang ini 100 tolak 60 tinggal yang ini. Yang ini 50 tolak dengan 34, okey, dapat yang itu. Dan last sekali 70 tolak dengan 48 dapat yang itu. Ini kalau kita nak buat jalan kerja sekaligus lah. Okey, tak buat pun tak apa sebab markah 6. Setiap kotak tu satu markah nilai dia. Okey, sekarang soalan kata pula hasil jualan. Dia suruh lengkapkan hasil jualan, dia kata. Setiap baju dan seluar. Dia nak sini adalah hasil jualan. Hasil jualan bermaksud harga darab dengan bilangan dijual. Okey, harga dan bilangan dijual. Okey. So harga dulu kita tengok. Berapa harga kita tengok dulu? Okey, first kali tengok harga dulu. Okey, harga dia kata dapat 20% potongan harga. Okey, jadi harga asal dia macam ni. Ini sorry saya pinjam ni kejap. Okey. Untuk di sini, kita tengok sini. Dia kata dia jual dengan potongan harga sebanyak 20%. Jadi kalau dia potong 20%, harga tinggal 80% saja. Jadi untuk saiz baju ni, dia akan jual dengan harga RM24. Okey. Ini saya satu-satu lah dulu. Okey. Untuk yang ni pun sama juga.
80%, dia jual harga asal 35 ni, jadi 0.8 darab dengan 35. Okey, untuk saiz ini dia akan jual dengan harga RM28. Okey, RM28. Untuk ini dia akan jual dengan harga RM28. RM28. Okey. Untuk yang ini pula dia akan jual dengan harga RM32 sahaja. Sebab potongan sebanyak 20%. Yang ini pula dia akan jual dengan harga 0.8 kali dengan 45, okay, dengan harga RM36 sahaja. Lagi murah lah. RM36. Yang ini pun, ini selesai. Okay. Okay, yang ni pula dia akan jual dengan harga RM40 sahaja. Okay. Dan yang ni dia akan jual dengan harga 80 ni kali dengan 55. Okay, 0.8 kali dengan 55 akan jual dengan harga RM44 sahaja. Ini adalah harga jualan bagi diskaun 20%. Okay. So, berapakah hasil jualan? Okay, so, untuk hasil jualan, baju saiz S, dia jual sebanyak 20 helai. Setiap dia jual dengan harga RM24. Jadi dekat sini kita buat, kalau kita buat kira-kira dia. Okey, kalau kita buat pengiraan dia. Okey, kita buat pengiraan dia. Saya copy paste ni. Remove sedikit. Okey ni. Jadi kat sini jual 20. Okey, harga jualan ialah sebanyak RM24. So RM24. Jadi dapatlah hasil sebanyak 20 24 480. Okey, 20 kali dengan 24. Okey, dapat jawapan RM40. Ini untuk hasil jualan bagi baju saiz ni. M pula terjual 30. Jadi saya copy paste dia. Senang laju sikit. Okey, terhasil 30, terjual 30, harga jualan 28. Okay, so 30 kali dengan 28. 30 kali dengan 28 dapat hasil sebanyak 840. 840. Okey, untuk yang ini pula terjual sebanyak 16. Okey, harga dia dijual sebanyak RM32. So 16 kali dengan 32. Okey, dapat 512. Yang ini terjual sebanyak 15 sahaja dan dia jual dengan harga RM36. Okey, 15 kali 36. Okey, 540. Okey, yang ini pula dia jual sebanyak 40 helai. Okey, 40 helai dan dia jual dengan harga RM40. Jadi 1,600 kat sini dapat. Last kali kat sini terjual sebanyak 22. Jual dengan harga 44. Jadi 44 kali 22 dapat hasilnya 968. Okey. Ini cara nak kira jumlah hasil jualan. Okey. Bilangan terjual darab dengan harga bagi setiap jualan tersebut. Okey, gitu. Okey, seterusnya soalan kata hitung hasil jualan keseluruhan Britney. Terus sepanjang bulan tersebut, berapakah hasil jualan dia? Just tambahkan saja dapat jawapan dia. Okey. Okey. So untuk ni just tambah ni je lah. Just tambah je. So hasil jualan hasil jualan tambahkan saja. Dapatlah jawapan dia. Okay, untuk baju 480, 840 tambah dengan 512, seluar pula 540 tambah dengan 1600 tambah dengan 968. Okey, dapat jawapan akhir sekali. Gitu saja cara nak cari yang ni. Okey, so kat sini kita akan buat dengan kita 480 tambah 840
tambah 540 untuk baju, seluar pula 512 tambah dengan 1600 tambah dengan 968, dia dapatlah hasil semua kali sebanyak RM4940. RM4940. Itu cara nak kira semua sekali untuk soalan ini. Okey, itu adalah operasi metrik. Okey, pendaraban metrik dengan nombor sahaja. Okey, alright. Ini dia senang sikit, dia senang lagi lah yang tu. Dia masih senang. Okey. Yang part yang sukar sedikit ialah part yang ini, iaitu pendaraban metrik dengan metrik. Yang ni kena tengok betul lah. Tengok betul. Silap buat masalah sikit lah. Okey. Untuk mendarab metrik dengan metrik, dia ada syarat. Okey, dia ada syarat. Bukan senang-senang tak darab je lah. Jadi metrik dengan metrik, dia ada syarat yang kita kena ikut, iaitu untuk pendaraban metrik dengan metrik, contohnya, okay, dia punya syarat ialah, okay, syarat dia ialah, okay, lajur metrik 1 sama dengan baris metrik 2. Ini syarat yang kita kena ikut. Okay, kalau tak ikut syarat ini, maka tidak boleh buat operasi pendaraban. Sorry. Okay, inilah syarat untuk membolehkan sesuatu itu didarabkan, iaitu lajur metrik pertama harus sama dengan metrik baris metrik yang kedua. Okey, apa maksud kat sini? Okey, contoh gini. Okey, contoh sebabnya sini contoh Okey, contoh kat sini. Okay, sebagai yang ni. Okay, yang ini darab dengan yang ni, contoh sebagai. Okey, sebagai yang mudah. Oh, coy. Okey, silap. Okey, darab dengan contoh sebagai, okey, darab dengan 3 dengan 4 contohnya. Okay, sebagai nombor mudah-mudah dulu. Okey, sini 1, okey, 2. Nombor mudah-mudah dulu, 3, 4. Okey, darab dengan 5 dan 6. Okey. Untuk menentukan boleh darab atau tak boleh darab, syaratnya begini. Okey, tengok sini ya. Yang di sebelah kiri itu adalah metrik yang pertama. Okey, yang sebelah kiri itu adalah metrik yang pertama. Sebelah kanan metrik kedua. Ini cara nak tentukan ya. Okey. So yang ini adalah metrik yang pertama. Yang ni metrik nombor 1. Okey, sebab nota sikit sini ya sebagai ingatan lah. Okey, ini adalah metrik yang pertama. Metrik 1. Okey, yang ini adalah metrik nombor 1. Okey, yang sebelah kiri kanan pula, ini adalah metrik nombor 2. Ini metrik yang kedua. Okey. Di mana syarat dia ialah baris metrik yang pertama. Okey. Untuk metrik pertama ni, dia ada sebanyak 2 baris. Okey, dia ada 2 baris sini ya. Dia ada baris sini. Okey. Dia ada baris sini. Jadi dia ada sebanyak 2 baris untuk metrik pertama ni. Okey, untuk metrik pertama ni kita akan ambil kira yang lajur dia. Okey. Di sini lajurnya ada 2. Okey, tengok betul tengok betul takut nanti terkeliru Okey, so syarat begini ya. Mula-mula sekali macam ni syarat dia. Okey. Lajurnya untuk metrik pertama tu kita akan tengok lajur dia. Okey, ada 2. Untuk yang ini pula kita tengok barisnya. Barisnya sini. Metrik kedua tengok lajur. Metrik tengok baris. Metrik pertama tengok lajur. Kalau sama boleh diselesaikan. Dan apa pula jawapan dia? Jawapan dia pula dia terbalik.
Okey, jawapannya pula macam mana? Okey, jawapannya akan jadi macam ni nanti. Okey, jawapan nanti akan ada 2 baris dan akan ada 1 lajur. Ini untuk jawapan. Gini. Okey, yang merah ni untuk jawapan. Yang biru tu untuk soalan. Untuk tentukan dia boleh buat atau tak boleh buat, boleh darab tak boleh darab, ikut yang tu. Okey, yang ni untuk menulis jawapan. Dua ni. Okey, so jawapan akhir akan dapat macam mana? Okey, ini adalah jawapan dia lah. Jadi sebut dia lagi. Sini contoh. Okey, ini adalah jawapan. Jawapan dia macam ni. Dia akan ada 2 baris 2 lajur. Okey, so macam ni ya. Okey, untuk matrik pertama ni, dia ada 2 baris 2 lajur. Peringkat dia. 2 baris darab dengan 2 lajur. Okey. Matrik yang kedua pula, dia ada 2 baris dan 1 lajur. Okay. Untuk menentukan boleh darab ataupun tidak, okay, tengok, yang di sini mesti sama. Itu clue dia. Okay. Yang di sini mesti sama. Kalau tak sama, tak boleh darab. Kalau sama, boleh darab. Dan jawapannya pula ialah yang ini. Dia akan ada 2 baris dan 1 lajur. Ini jawapan dia. Ikut yang tepi. Di jawapan akan ada 2 barisan dan juga 1 lajur. Jawapannya akan jadi bentuk ini. Dia akan ada 2 baris dan 1 lajur sahaja. Dia akan jadi bentuk yang belakang ni. Macam ni lah. Jadi 2 baris, 1 lajur sahaja. Ini cara untuk menentukan sama ada boleh tak darab. Okey, ini syarat dia. Jadi kita akan buat gini. Okey, tengok kat sini, lajur matrik pertama mesti sama dengan lajur matrik baris matrik yang kedua. Dan jawapan pula akan dibentuk gini, iaitu jawapan akan ikut baris matrik pertama dan lajur matrik yang kedua. Okey, jawapan yang bentuk warna kuning tu lah. Bentuk warna kuning tu. Okey, alright. Okey. Fahamkan dulu. Nanti kejap lagi kita tengok jawapan. Kita tengok contoh soalan. Okey, fahamkan yang basic ni dulu. Okey. Tengok contoh. Okey. Dia kata P negatif 1, negatif 2, 4, 3, Q 6, negatif 2, negatif 3, 4, dan R dia kata negatif 3, 2, 4, negatif 5, 0, 6. Dia kata cari hitung step berikut kata. PQ. Iaitu P darab Q. Okey, itu soalan minta. Sorry. Okey, dia kata situ P darab Q. Kita tengok sini, contoh. Ini matrik P. Dia kata, didarabkan dengan matrik Q. Q yang ni. Q yang ni. Okay, kita masuk ini. Sorry. Okay, yang ni ya. First kali kata. Darabkan gini. First tengok. Boleh darab atau tak boleh darab? Tengok sini ya. Okay, so yang ini. Kita tengok contoh sini. Okay, ini contoh. Tengok. Alright. Kat sini. Okey, boleh darab atau tak boleh darab, tengok sini. Okey, untuk yang depan sini, dia adalah matrik ada 2 baris dan ada 2 lajur. Okey, ada 2 baris, okey, baris dan ada 2 lajur. Lajur, okey, ini baris, ini lajur. Yang ini pun sama juga, ada 2 baris, ada 2 lajur. Okey, ada 2 baris
dan ada 2 lajur. Maka di sini sama. Bila sama, boleh darab. Jawapan akhir pula akan ada 2 baris, dia akan ada 2 baris dan dia akan ada 2 lajur. Maksudnya dia akan ada 4 nombor. Sini, 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 sini. Itu maksud itu. Okey, so macam kita nak buat soalan ni. Okey, untuk menjawab soalan ni, first kali, okey, so kita tahu gitu dah. Okey, sekarang tunggu step yang kedua ni. Okey, bagaimana kita nak darab? Okey, kita buat macam ni ya. Kita akan ada, tadi saya cakap tadi, kita akan ada 2 baris. Okey, baris pertama. Okey, baris pertama dan baris kedua. Kita akan ada 2 lajur. Kita akan ada 2 lajur. Maksudnya kita akan ada 4 nombor nanti jawapan akhir dia. Okey, untuk di sini. Baris pertama. Ada ni. -1. Ada 4 dengan 4. Ikut saja. -1 dengan 4. Ikut. Yang bawah ni kita ada -2 dengan 3, -2 dengan 3. Ini untuk baris pertama. Ikut ni ya. Ini untuk baris kedua. Ikut tu. Okey. Untuk lajur pula kita ada yang ni. Lajur pertama ada yang ni. So letak sini 6. Letak sini -2. Kurungkan dia. Okey. Ikut tempat sama. 6, -2. Untuk yang belakang sini, guna yang ini. Okey, dia ada -3. Dia ada -3. Yang tepi sana ada 4. So, 4 sini, 4 sini. Okey. Oleh sebab di sini ada -1 dengan 4. Kalau ada nombor tengah dua ni, maka tengah-tengah dia awak akan tambahkan. Ini tambah. Ini tambah. Ni tambah, ni tambah. Gitu. Okey, ini satu cara dulu. So ini akan jadi macam mana? Okey. -1 darab 6 dapat -6. Tambah 4 darab -2 akan dapat -8. Ini untuk baris pertama, lajur pertama. Bawah pula dapat -12 tambah dengan -6. Okey, tepi sini pula akan dapat 3 tambah 16. Yang ini 6 tambah dengan 12. Kurungkan dia. Jadi sini akan jadi -6 tambah -8 akan dapat -14. -12 tambah -6, -18. 3 tambah 16 dapat 19. 6 tambah 12 akan dapat 18. Ini jawapan akhir dia. Ada 2 baris, 2 lajur. Hasil darab ini, inilah jawapannya. Okey. Boleh faham tak? Okey, boleh faham tak? Ada tanya tak sini? Saya tak pasti. Okey, tak payah lagi. Okey, right. Okey. Lagi saya tunjuk contoh. Okey, lagi sekali. Ini satu cara saya tunjuk. Satu lagi cara. Sebab gini, lagi satu cara. Lagi satu cara buat gini. Okey, ini tak sampai ni. Okey. Satu lagi cara. Okey, benda sama. Okey, benda sama. Nak buat operasi kita boleh buat gini. Okey, satu lagi cara. Okey, buat ni. Okey, tengok sini sebuah cara. Bawah sini sebuah gini. Okey, 2 kat sini, 2 sini sebuah gini. Okey. Ini ada -1. Jadi saya besarkan. Ni ada 4. Ni ada -2. Jadi saya besarkan. Di sini ada -2. Okey. Sini ada 3. Ini yang untuk matrik yang pertama. Ini untuk matrik pertama. Jadi saya besarkan. Okey, ini untuk sebelah kanan ni adalah, sebelah kiri ni adalah untuk matrik yang pertama. Untuk matrik yang kedua pula, dia ada 6,
dengan negatif 3. Okey. Kemudian yang bawah ni pula dia ada 2 dengan 4. Okey, saya kecilkan sikit sebagi besar, tukar layout dia. Okey, ini boleh saya design lagi tak? Okey, yang ini untuk matrik yang ni, okey, ini laju yang pertama. Okey, ini untuk laju yang pertama. Okey, ini untuk laju yang kedua. Okey, ini untuk laju yang kedua. Saya ambil ni lah. Okey, nampak tempat-tempat dia nah. Okey. Ni saya letak warna biru supaya nampak senang. Biru ni saya letak warna hijau. Okey. Okey. Sekarang tengok. Ikut tempat. Negatif 1 kali 6 akan dapat negatif 6. 4 darab negatif 3 akan dapat negatif 12. Negatif 2 kali 6, negatif 12. 3 kali negatif 3 akan dapat negatif 9. Okay. Negatif 1 kali 6 akan dapat negatif 6. 4 kali 3, negatif 12. Negatif 2 kali 6, negatif 12. 3 kali negatif 9 akan dapat negatif 9. Okey, itu. Oh, alamak, saya silap tulis ya. Bukan ini. Okey, ini untuk lajur lah. Mesti ikut ini. Sorry, 2 dengan 4. Sebab. 3 dengan 4. Okey, untuk lajur ni, untuk lajur ni mesti ikut atas ni. Yang ini ya, atas ni. Okey, saya tunjuk sini. Okey, untuk baris tak ada masalah kat sini. Baris tak ada masalah. Untuk yang kuning tak ada masalah. Okey, ikut tempat dia. Ini yang pertama ni. Ini yang kedua ni. Okey, ini kat sini. Okey, ni yang kat sini. Tempat dia. Untuk atas ni kita guna yang ni. Yang ini untuk yang di sini. Dua tempat ni. Dan yang di sini untuk yang dua kat sini. 3, 4. Darab masuk. Okey, 1, 6. Negatif 6. 4, 2, 8. Okey, typo lah tadi. Okay, ini 8. Okey, kemudian negatif 2, 6, negatif 12. 3 ni akan dapat negatif 6. Yang ini pula negatif 3. Ini akan dapat 16. Positif. Ini akan dapat positif 6. Ini akan dapat 12. Okey. Kemudian kita antara dua kotak ni tambahkan saja. Tambahkan saja. Okey, antara dua kotak ni kita tambahkan saja. Okey. Sini kita tambahkan saja. Nombor itulah kiri kanan itu. Yang kat sini kita tambahkan saja nombor dia di sini. Okey, merge. Tambahkan saja. Yang ni pun sama juga. Antara dua kotak ni kita tambahkan sahaja bilangan dia. So, apa jadi kat sini? Okey. So, yang kotak ni apa jadi? Okey, saya terus tengok kat sini. Apa jadi? Oops. Okey, so negatif 6 tambah negatif 8 akan dapat negatif 14. Sorry. Saya kecilkan sikit. Okay, saya kecilkan sikit sini. Saya kena apa yang akan jadi. Okay. Last kali apa akan jadi. Okay. Yang dekat sini kita abaikan dah. Tak ada apa dah. Okay, sini. Negatif 6 tambah negatif 8. Negatif 14 akan jadi sini. Kemudian sini. Negatif 3 tambah 6 akan jadi 13. Ini habis. Ini pun habis. Okay, yang di bawah ni pula. Negatif 12 tambah negatif 6. Negatif 18. Okay, habis sini. Dan 6 tambah 12 akan dapat 18. Okay, so ni habislah. Ni jawapan akhir sekali. Ni habis, kata tak ada. Okay. So ni jawapan akhir sekali. Negatif 14, 18, 13, 18. Betul tak? Takut saya silap tulis. Sekejap lah, saya check tengok.
Okey, negatif 14, 18. Ini 19, kenapa 19? Sekejap, saya check lagi. Saya takut saya silap buat. Okey, okey. Sini tadi, ni positif. Okey, negatif 1, negatif 3, positif 3, saya akan jadi 19. Okey, yang ni akan jadi 6, 12. Okey, so 14, 18, 19, 18. Itu jawapannya. 14, 18, 19, 16. Okay, samalah itu. Okay, alright. Itu cara. Pastikan kena ni sementara first awal ni memang akan rasa nampak macam susah lah, macam keliru sikit lah. Tapi dah lama-lama dia akan senang lah. Okay, so saya tunjuk sekali ya. Tunjuk sekali. Untuk operasi yang ini, okay, kita boleh selesaikan operasi ni sebab apa? Sebab di sini, sebab saya dah tulis kat sini, okay, di sini ialah yang pertama tu metrik peringkat 2 darab dengan 2. Okay, yang pertama ni, okay, ini metrik peringkat 2 darab 2. Okay, ini metrik peringkat 2 darab 2. Ada 2 baris, 2 lajur. Yang ni pun sama juga. Okay, ini pun sama juga. Jadi dekat sini, yang ini dan yang ini sama, maka boleh buat operasi. Jawapan akhir akan ada nanti, okay, akan ada nanti 2 baris, 2 lajur. Jawapan akhir akan ada bentuk ini ya. 2 baris, 2 lajur. Dia ada 2 baris dan 2 lajur. Macam mana dapatnya? Yang bahagian sini. Ini dan ini. Untuk jawapan dia. So macam mana tak tulis dia? Okey. So kat sini kita nak buat satu-satu. Okey. Baris pertama yang ni dengan lajur pertama yang ni. 2 bawah ni. So yang ini jadi negatif 1 darab 6. Kemudian tambah dengan 4 ini darab dengan yang di bawah dia. Ini cara tulis dia. Okey. Ini sebaris, ini ke bawah. Kemudian sebelah kanan dia pula sini pula, masih lagi nombor yang sama begini, tetapi ini masih sama nombor, ini masih sama nombor gini, tetapi yang dalam kurungan tu kita ikut laju yang kedua, yang belakang sini, iaitu negatif 3 dan juga 4. Gitu. Okey, untuk bahagian atas ni, okey, yang baris ni ikut nombor ni, 1, 4. Okey, 1, 4, 1, 4. Yang laju ni ikut ini. 6, 2 kat depan sini sebelah kiri, 3, 4 sebelah kanan. 3, 4 sebelah kanan. Okey, untuk yang di bawah ni pula cara sama. Cara sama ni, tetapi yang dalam kurungan, yang luar kurungan ni ikut ini. Negatif 2, 3. Sini negatif 2 dengan 3. Ini pun sama juga. Negatif 2 dengan 3. Okey, itu cara dia. Lepas tu selesaikan macam biasalah. Okey, selesai macam biasa kat sini. Okey, so untuk kotak yang pertama tu negatif 6 tolak 8. Bawah negatif 12 tolak 6. Kanan. Okey, kanan 3 tambah 12, 16. Dan yang di bawah sini, ini, okey, 6 tambah 12. Okey, dapat jawapan akhir sekali. Akan adalah bentuk sama begini. Okey, ini akan dapat negatif 14, negatif 18. Sini akan dapat 19. Okey, dan sini akan dapat 18. Itu jawapan akhir dia. Akan ada 2 baris, 2 lajur. Ikut sama gini. Ini jawapan dia. Okey, ada 2 baris, 2 lajur. Okey, itu untuk PQ. Macam mana pula kalau RQ? Okey, tengok RQ pula. Okey, RQ. So, kat sini ya, RQ. Okey, untuk RQ pula tengok. Okey, untuk RQ pula, tengok R. Yang ni. Tulis dulu, R. R yang ni.
Q-nya ni. Okey, ni Q. Tengok, boleh buat operasi tak boleh buat operasi? Okey, darab dengan Q. Okey, ni segi tulisan dulu. Okey, kita check tengok. Okey, untuk yang ini, dia ada 3 baris 2 lajur. Dia ada 3 baris 2 lajur. Untuk yang sebelah ni, dia ada 2 baris dan 2 lajur. Jadi segi kuning tu sama, jadi boleh dibuat operasi pendaraban. Dan jawapan akhir nanti akan ada 3 baris dan 2 lajur. Itu jawapan akhir dia. Ikut yang kuning, ikut yang biru. So nak buat macam mana ni? Okey, so cara macam ni. So letak sini ya. Okey, ambil yang ni sama cara, letak dalam ni. Okey, untuk yang pertama ni. Baris pertama ini darab dengan ini. So kat sini 3 akan darab dengan 6 tambah tepi sini 2 darab dengan yang di bawah dia negatif 2. Okay, ini untuk sebelah atas kiri. Yang tepi ni negatif 3 2 dengan 2. Sebelah kanan pula, okay, sebelah kanan pula nombor yang sama macam ni dari segi tepi dia tu, kat luar tu, tapi dalam kurungan tu ikut nombor belakang ni, iaitu negatif 3 dan juga 4. Okey, seterusnya, yang di bawahnya pula, okay, saya copy paste dulu. Saya copy paste dulu. Jadi saya salin. Okey, yang di bawah ni pula, dalam kurungan tu sama. Tapi yang luar kurungan tu ikut baris kedua tu, iaitu 4 dengan negatif 5. 4 dengan negatif 5. Yang ni pun sama juga. Okey, akan buat dengan 4 sini dengan negatif 5 sini. Okey, tu. Bawah sekali, negatif 2 dengan 6. Negatif 2 dengan 6. Itu. Okey, alright. So, tengok kat sini ya. Kat sini kita tengok. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey, di sini kita tengok, okey, yang dalam kurungan ni dia sama. 6 negatif 2 ikut ini. Sama je. Okey, kat tepi ni sama. Negatif 3 4. Dalam kurungan ni semua sama. Okey, tapi yang bentuk baris ni ikut ini. Negatif 3 2 ikut yang berkaitan ni. Negatif 3 2. 3 2. Bawah 4 negatif 5, 4 negatif 5. Bawah sekali negatif 2 6 negatif 2 6. Itu kena ingat betul lah. Okey, ni step pertama. Step yang kedua sama dengan buatlah hasil darab dia. Okay, buatlah hasil darab dia sini. Okey, so tulis terus. Ini akan dapat negatif 18. 2 negatif 2 akan dapat negatif 4. Terus, okey. Bawah ni 24. Kemudian tambah 10. Ikut saja. Yang ini negatif 12. Tolak 12. Okey, sebelah sini pula 9 tambah 8. Ikut saja. Ini negatif 12. Okey, tolak 20. Okey, bawah ni pula positif 6. Okey, tambah 24. Okey, itu. Dan selesaikanlah yang ini last sekali. Okey, selesaikan ini last sekali sama dengan ini akan dapat negatif 22. Ini akan dapat 34. Ini akan dapat negatif 24. Ini akan dapat 17. Ini akan dapat negatif 32. Ini akan dapat 30. Okey, selesai. Tengok jawapannya. Jawapan akhir ada 3 baris dan 2 lajur. Sama lah macam ni. Yang saya minta ni. Okey. Jawapan akhir dia akan ada 3 baris, 2 lajur. Untuk soalan yang ni. Ni.
Dia ada 3 baris dan 2 lajur. Okey, jadi kena faham betul soalan ni, takut silap buat nanti tak dapat jawapan. Okey, ini untuk RQ. Okey, bagaimana pula dengan soalan C? Dia nak RP. Dia nak RP. Okey, first sama juga kita masukkan dulu maklumat dia. Okey, untuk R yang ni lah. Kita masuk R. Okay, R yang ni. Okey, kemudian dia kata darab dengan. Okey, darab dengan P kata. P berapa? Okey, P, kita tengok P. P kat sini iaitu yang atas ni. Ni P. Kita masuk dalam maklumat dalam bawah ni tadi, yang ni. Okey. Ni first lagi dengan soal. Ini R, ini P. Okey, tengok peringkat dulu. Tengok peringkat dulu. Di sini, kita tengok sini. Okey. Yang ini metrik dia ada 3 baris dan 2 lajur. Okey. Yang ini dia ada 2 baris, 2 lajur. Okey, saya nak ubah tempat sikit. Saya nak ubah tempat sikit. Saya buat PR. Sebab PR. Nak ubah sikit. Okey, ini saya tengok sini. Okey, tengok sini. Okey. Dia kata P darab dengan R. Contoh. Sebagai contoh. Tempat P dengan R. Okey. Tengok situ sini. Okey, contoh ya. PR. P yang ini. P metrik peringkat 2 darab 2. P metrik peringkat 2 baris, 2 lajur. Oops. Okey. Dan R pula metrik peringkat 3 baris dan 2 lajur. 3 baris dan 2 lajur. Okey. Di sini kita mendapati bahawa nombor tengah sini tak sama. Jadi bila tak sama, maka tak boleh buat operasi pendaraban. Ini tak sama, tak boleh buat operasi pendaraban. So, tiada jawapan lah. Okay, tak boleh buat. Syarat dia lah mesti sama, tengah tu mesti sama. Baru boleh buat operasi tambah dan tolak. Pendaraban antara dua metrik. Okay, alright. Okay. Saya tunjuk contoh kita waktu kita berhenti ya. Okay. Contoh soalan nombor 2 ni. Dia kata P yang ini, Q ini, R ini. PR. Kita ambil P. Kat sini dulu. P yang ini. R yang ni. Okay, R yang ni kita masuk dalam ni. Darab dengan yang ni. Okay, kita tentukan dulu. Boleh tak boleh dibuat operasi pendaraban? Okay, kita check sini tengok. Okay, sambil copy paste ni. Okay, tengok sini. Yang ini ada 2 baris dan 3 lajur. Ini. Okay, 2 baris dan 3 lajur. Yang ini pula dia ada 3 baris dan 2 lajur. Maka di sini sama, bolehlah dibuat jawapan, diselesaikan operasi ini. Jawapan akhir akan ada 2 baris dan 2 lajur jawapannya. Okey, jawapan akan ada 2 baris, 2 lajur. Okey, saya tunjuk satu cara. Satu lah. Di sini satu jawapan kat sini. Okey, ni soalan dia. Okey, jawapan akan ada 2 baris. Okey, jawapan akan ada 2 baris sahaja. Okey, 2 baris. Dan akan ada 2 lajur. Tepi ni lah. Okey, untuk di sini. Baris pertama, kita ada nombor 5. Okey, kurung. Tambah dengan nombor yang kedua, kurung. Tambah dengan nombor yang ketiga, kurung. Okey, bawah sama juga. 4, kurung. Tambah, -7, kurung. Okey, dengan kurung dia ni. Okey, ataupun senang macam ni lah. Kita buat senang macam ni ya. Okey. Kita buat sini. Okey. -7. Okey. Dia mesti tambah. Tambah dengan tolak kali tolak terus. Senang. Masuk terus sini. Okey. Kemudian kurung. Kemudian +3. Okey. Tambah dengan 3 kurung. Ikut tempat ni bersama juga. 4 kurung. Okey. Tolak 7 kurung. Kemudian tambah 3 kurung. Tambah 3 kurung. Ni pun ikut juga sini. 5
kurung, okey, tambah 2 kurung, tambah dengan 1 kurung. Okey, yang kurung ni tadi apa? Okey, kurung sebelah kat kiri ni guna yang ni. Negatif 3, 1, 2. Negatif 3, 1, 2. Yang tepi sini guna yang ni. 6, negatif 5, 4. 6, negatif 5, 4. Ikut tempat masing-masing itu. So, apa jadi kat sini? Okey, yang atas sini apa jadi? Ini jadi negatif 15 tambah 2 tambah 2. Yang sini 30 tolak 10 tambah 4. Yang ini negatif 12 tolak 7 tambah 6. Yang sini 24 tambah 35 tambah 12. So, apa jadi lagi lepas tu? Kita selesaikan. 15, okey, negatif 15 tambah 2 tambah 2, jadilah dekat situ negatif 11. Sini. Yang ini 30 tambah 10 dengan 20, 20 tambah 4, 24. Sini. Yang ni negatif 12 negatif 7, negatif 19, negatif 19 tambah ni negatif 13. Yang ini 24, ini jadi 59, 71. Itu jawapan akhir. Jadilah kat sini negatif 11, 24, negatif 13 dan juga 71. Ini jawapan akhir sekali. Ada 2 baris, 2 lajur untuk soalan yang ini. Okay, alright? Okay. So, untuk baki ini, kita akan buat latihan ni dalam kelas akan datang lah. Okay, so soalan ini selesaikan. So, kalau awak ada masa free ke nak cuba buat, boleh buat soalan RQ, RP. Okay. Lepas tu boleh juga buat soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okay. Nombor 6. Boleh buat dulu lah soalan tu. Okay. Nombor 2 sampai nombor 6 boleh buat dulu. Kalau rasa nak buat, boleh buat lah. Kalau tak nak buat, kita akan buat sama-sama pada minggu akan datang lah. Okay. So, untuk malam ni kita dah buat tadi. Operasi yang melibatkan pendaraban metrik dengan nombor, just darab masuk sahaja. Tapi kalau metrik dengan metrik, syarat dia ialah mestilah melibatkan syarat dia. Lajur metrik pertama mesti sama dengan baris metrik yang kedua. Kalau sama, boleh buat operasi darab. Jawapan akhir akan ikut baris metrik pertama dengan lajur metrik yang kedua. Okey, itu kita buat tadi lah. Alright. So, kita akan sambung kelas kita akan datang pada kelas yang akan datang pada hari Jumaat minggu depan macam biasa, jam 8 sampai 10. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, jumpa lagi kelas yang akan datang. Okey, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama.